Wallahi saya mengimpang. Okey, nama merah. Nama merah. Wallahi saya mengimpang. Buat tangan. Wallahi saya mengimpang. Wallahi saya mengimpang. Bagi duit. Okey, nama merah. Orang muda dibayar. Wallahi unipah akui kamu 200. Wallahi unipah kawin widam 300. Wabi cuka betul tak rasuah tu? Wabi cuka betul tak tu rasuah? Duit minyak 50, 100, 200, 1 kira, 100 pun berkira, 50 pun berkira, sampai 50 ringgit, dia kata, minta kata, lawan, buat video, tunjuk ke orang, wah malu, kita bodoh, hang bodoh, pasal kita ni bangsa berkira, hidup masing. Wallahi saya undi PAS. Nak cerita apa lagi? Kita lihat bagaimana mereka ini menjanjikan RM350 last kali bagi RM100. Dan lebih Dah lah rasuah, tipu. dah lah rasuah, dah lah tipu. Okey. Betul tak? Malah dimaki pula. Kita tengok tadi kenyataan yang Sanusi. dikeluarkan oleh Sanusi. Ini Menteri Besar PAS. Dia kata RM50, RM100, RM200 pun nak berkira. Persoalan dia, kenapa kamu tergamak merasuah anak bangsa kita sendiri? Persoalan kedua, kenapa kamu tipu? Janji bagi 300.5, bagilah 300.5. Tipu lagi. SPM, sepatutnya kita ni sebagai orang yang sepatutnya menjadi contoh dan tauladan. Ahli-ahli politik Perikatan Nasional, PAS ni, sepatutnya menjadi contoh. Mereka patut sedar bahawa tindakan mereka ni merosakkan anak bangsa mereka sendiri. Mereka telah merasuah dalam satu gerakan rasuah skala besar yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Bukan sejarah Malaysia je, dalam sejarah dunia. Kat India tak Tak macam ni. pernah berlaku gejala merasuah pengundi dengan begini dahsyat. Tak pernah. Mana datang duit sebanyak itu? Itu yang ini sebenarnya yang betul-betul menggunakan cash is king tu bukan kita. Hari ini yang sebenarnya betul-betul make use of the policy yang cash is king tu ialah Perikatan Nasional dan PAS. Baik. Zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Okey, alright. Kita tahu berapa banyak yang diberikan kepada sahabat-sahabat dalam PAS. Pun manusia. Kalau PAS ni malaikat, lain cerita. Selagi mereka ni boleh gelap mata kerana duit, boleh gelap mata kerana royalty minyak, boleh gelap mata kerana jawatan Duta Besar Malaysia ke Timur Tengah, boleh gelap mata kerana jawatan menteri, selagi itulah saya harap Ada kata bijak pandai. ya. Untuk nak melihat negara kamu 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang, kamu harus melihat apa yang generasi kamu buat hari ini. Okey, dengan rasuahnya diberikan oleh Perikatan Nasional, ini jelas nyata. Bagaimana ini boleh dihubungkan? Ini yang bahayanya. Kalau kita lihat anak-anak muda kita dalam usia yang begitu muda sudah dicemari dengan budaya rasuah. Sepatutnya anak-anak muda yang baru fresh daripada keluar universiti, baru fresh habis SPM, sepatutnya kita ni sebagai orang yang sepatutnya menjadi contoh dan tauladan. Ahli-ahli politik Perikatan Nasional, PAS ni, sepatutnya menjadi contoh. Mereka patut sedar bahawa tindakan mereka ni merosakkan anak bangsa mereka sendiri. Mereka telah merasuah dalam satu gerakan rasuah skala besar yang tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Bukan sejarah Malaysia je, dalam sejarah dunia. Kat India tak Tak macam ni. pernah berlaku gejala merasuah pengundi dengan begini dahsyat. Tak pernah. Mana datang duit sebanyak itu? Itu yang kita perlu buat siasatan segera. Itu sebab kena siasat segera tentang ke mana perginya dana 600 bilion yang mereka belanjakan dalam tempoh
darurat dilaksanakan. Walaupun hari ini SPRM mengatakan bahawa fokus siasatan lebih kepada 92.5 bilion. Tak apa, mulakan. We got to start somewhere. Dan dalam masa yang sama juga, kena siasat juga dakwaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tentang kemungkinan juga mereka menaikkan cabutan judi. Cabutan istimewa judi ni daripada 12 ke 22 kali setahun. Ini juga sepatutnya disiasat kerana Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa ada kemungkinan besar ini juga menyumbang kepada dana pilihan raya Perikatan Nasional dan PAS. Takkanlah PAS terima duit judi. Memang kalau kita tengok dari segi lebay, dari segi serban yang dililit tu, kita mungkin tak boleh percaya. Tetapi kena ingat, PAS hari ini ialah PAS yang lebih pragmatik. Kalau kita lihat, kalau kita kata takkan, okay, kan? Takkanlah masuk akal Syamsuri naik satu kapal layar bersama dengan Vincent Tan, Toke 4D ni. Bincang beli kapal. Mesti ada sesuatu yang dibincangkan oleh Toke Judi ni dengan Menteri Besar Terengganu yang juga merupakan naib Presiden PAS. Ini menjadi tanda tanya. Ini menjadi tanda tanya. Tak sanggup PAS takkan nak bagi duit judi pada anak-anak umur 18, umur 20 tu. Saya pernah hidup zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Okey, alright. Kita tahu berapa banyak yang diberikan kepada sahabat-sahabat dalam PAS. Jadi saya nak beritahu simple saja, PAS pun manusia. PAS pun manusia. Kalau PAS ni malaikat, lain cerita. Selagi mereka ni boleh gelap mata kerana duit, boleh gelap mata kerana royalty minyak, boleh gelap mata kerana jawatan Duta Besar Malaysia ke Timur Tengah, boleh gelap mata kerana jawatan menteri, selagi itulah saya harap rakyat Malaysia sedar bahawa pemimpin-pemimpin PAS ini adalah manusia macam ahli UMNO, macam ahli PKR, macam ahli DAP. Malah ada setengah-setengah daripada mereka ni lebih buruk perangai daripada kawan-kawan kita ni. Pakai serban. Ini realiti. Pakai serban tu, keluar ayat hadis Quran tu, takkanlah dia orang makan duit judi. Yalah. Baik, Cok. Kalau orang lain tu, boleh ada orang sembang. Tapi hari ni kita sudah keluarkan bukti. Wallahi saya undi PAS. Nak cerita apa lagi? Kita lihat bagaimana mereka ini menjanjikan RM350 last kali bagi RM100. Dan lebih dahlah rasuah, tipu. Dahlah tipu. Okay. Betul tak? Malah dimaki pula. Kita tengok tadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi. Ini Menteri Besar PAS. Dia kata RM50, RM100, RM200 pun nak berkira. Persoalan dia, kenapa kamu tergamak merasuah anak bangsa kita sendiri? Persoalan kedua, kenapa kamu tipu? Janji bagi RM300, bagilah RM300. Tipu lagi. Dahlah kamu merasuah, dan kemudian merasuah pula tu ada kemungkinan besar dengan duit haram lagi. Sama ada datang daripada 900 bilion ke, sama ada datang daripada duit judi ke. Pokoknya duit ini mesti duit haram. Sebab apa? Tak mungkin PAS dengan Tin Melo dia tu boleh membiayai kos pilihan raya yang begitu tinggi jumlah dia. Tak yang lebih tu bagi 100 komisen, Pak Haji pakai komisen. Itu kita tak tahulah. Kan? Okey, Dok. Ada yang mengatakan tu usia remaja pengundi ni seperti naik roller coaster, Dok. Naik turun kan, yang perlukan bimbingan ibu bapa masyarakat sendiri. Setengah tu duit poket Datuk sebut tadi pun ibu bapa yang bagi. Ada setengah yang cakap seluar dalam pun mak ayah yang bagi ni. Apakah statement ini benar kepada suasana yang sedang berlaku sekarang ni? Seperti yang Datuk simpulkan. Memang tidak dapat dinafikan. Selain daripada sogokan, selain daripada fitnah-fitnah yang mengatakan bahawa kalau undi BN, Datuk Zahid akan jadi Perdana Menteri. Ada pula fitnah lagi mengatakan kalau undi BN, Anwar akan jadi Perdana Menteri. Cuba bayangkan, kalau undi Barisan Nasional boleh bentuk kerajaan, boleh memerintah. Worst case scenario pun Datuk Zahid lah Perdana Menteri. Kalau tak diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri pun, poster boy kita. Betul tak?
Worst case scenario Datuk Zahid jadi Perdana Menteri. Mana datang logiknya Anwar Ibrahim pula yang menjadi Perdana Menteri? Kita dah cakap dah sebelum pilihan raya lagi. Jangan undi tu undi berbelah bagi. Kalau nak undi, biarlah undi parti yang boleh membentuk kerajaan. Kalau nak undi sama ada BN atau Pakatan Harapan. Pilih salah satu. Kalau undi tengah-tengah, undi Perikatan Nasional atau GTA, tiba-tiba ramai pula yang undi tengah-tengah. Last kali saya cakap, Anwar yang akan jadi Perdana Menteri. Sekarang dah terbukti benda ni betul-betul terjadi. Dan kita tak nafikan juga, selain daripada masalah sogokan wang ringgit, masalah fitnah-fitnah yang macam tadi, satu lagi aspek ialah ketidakmatangan dan ketidakfahaman anak-anak muda ni. Sehingga kan ada nenek-nenek, mak bapak yang macam tadi Saudara Rafi cakap, Datuk Rafi cakap tadi, memang betul. Ada yang beritahu dengan saya, dia tanya dengan cucu-cucu dia, kan. Cucu-cucu dia nak undi siapa, kan. Dia kata kali ni macam ni, Nek, kami nak bagi undi kepada Perikatan Nasional. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri banyak buat benda-benda baik untuk kita orang muda. Pula. Maknanya mereka beranggapan bahawa Ismail Sabri ini kerajaan Perikatan Nasional. Memang betul pun. Kerajaan itu nama keluarga Malaysia, tetapi ia consist of 114 orang yang dulunya merupakan kerajaan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. Sekejap, Dok. Adakah bermakna banner yang dinaik keluarga Malaysia itu mempengaruhi anak-anak muda ni? Itu juga menyebabkan orang keliru. Mereka beranggapan bahawa mereka nak undi kerajaan Ismail Sabri, mereka undi Perikatan Nasional. Padahal yang mereka suka bukan abah kau. Yang dia suka ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Ada juga. Ada juga. Ada setengah-setengah tu marah dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Yang jadi sasaran BN juga. Yang tu pandai pula dia cari yang BN. Tetapi benda baik yang Datuk Seri Ismail Sabri buat, dia ingat itu Perikatan Nasional yang buat. Ini benda-benda yang confused. Baik. Tahun 1904 itu saya nak menimbangi benda ni sebab nak kait dengan 350 Datuk sebut tadi. Seorang psikologis Amerika Syarikat dinama G. Stanley Hall ada mengupas mengenai storm and stress, pergolakan dan stres untuk usia remaja ni. Katanya di usia remaja lah masa-masa pergolakan yang penuh dengan konflik dan buaian suasana hati, di mana fikiran, perasaan dan tindakan akan berkisar di antara kesombongan dan kerendahan diri, kebaikan dan godaan serta kegembiraan dan kesedihan. Saya ingin menyebut tentang tahap kebaikan dan godaan itu. Adakah seperti yang Datuk sebut tadi, godaan tawaran sebanyak 350 untuk mengundi, bolehkah itu dianggap sebagai remaja yang sedang konflik fikiran, perasaan dan tindakan? Bagi saya lah, bagi saya, anak-anak muda ni, ianya macam cultural shock. Satu kejutan budaya. Mereka tak pernah berada di posisi yang penting untuk menerima rasuah. Mereka tidak pernah menjadi kaki tangan awam, contohnya, yang mungkin boleh dipohon untuk meluluskan sesuatu ataupun memejamkan mata yang membolehkan mereka menerima sogokan. Tak pernah berlaku. Mereka tidak pernah berada di dalam posisi yang boleh menyebabkan diri mereka itu disogok. Ini kali pertama. Ini kali pertama dalam sejarah hidup mereka. Saya rasa bukan setakat orang muda je yang mungkin akan goyang. Kalau pergi ke orang yang berusia 30 hingga ke 40 tahun pun, silap-silap mereka pun goyang. Malah ada yang tak fikir panjang, yang 40 hingga 50 tahun pun, mungkin mereka tidak menggunakan apa yang biasa diajar oleh Tuan Guru Nik Aziz. Tuan Guru Nik Aziz kata, bagi gula kacau. Bagi piti ambil. Bagi kain pakai. Beli kain pakai. Tapi undi, pas. Tapi kali ni lain. Ada setengah-setengah daripada mereka ni, bila dah dapat tu, mereka masih lagi bagi undi kepada Perikatan Nasional dan pada PAS. Dan ini amat menyedihkan kita. Sebab ada wallahi tadi.
Kalau mereka ni cerdik sikit sebenarnya, wallahi ni tak komplit. Ya. Dia sepatutnya wallahi wa billahi wa tallahi. Betul tak? Dan ada Tetapi dia punya pasal pemimpin PAS yang mengajar dia orang ni, dia tahu bahawa level anak-anak muda ni dia tak faham tentang benda ni. Jadi mudahlah mereka ni ditipu. Bukan setakat mudah disogok, tetapi mudah ditipu. Ini pun menyebabkan dan kita ada satu lagi elemen yang menyebabkan kita kena terima hakikat bahawa salah satu sebab kenapa undi-undi Perikatan Nasional ini meningkat ialah kerana kejayaan doktrinasi PAS ni. doktrinisasi. Mereka berjaya mewujudkan satu pemikiran bahawa kalau bersama dengan PAS, maknanya bersama dengan Islam. Ini orang muda masih lagi tak boleh membezakan. Mereka tak tahu bahawa PAS itu adalah sebuah parti politik saja. Mereka beranggapan bila bersama dengan PAS, kita berada di dalam sebuah jemaah Islam. Sedangkan hakikat dan realitinya, PAS hari ini adalah PAS yang jauh berbeza dengan dulu. Dulu mereka ni berjuang, berdakwah untuk memantapkan kefahaman orang tentang Islam. Tapi hari ini kita lihat dari segi keputusan-keputusan yang mereka ambil, jelas menunjukkan mereka ni lebih memandang dunia berbanding dengan akhirat. Kalau kita lihat mereka dah kalah di Melaka, kita pujuk, kembalilah bersama dengan kita. Tak nak. Mereka nampak dana politik yang boleh ditawarkan oleh Muhyiddin. Di Johor, lepas kalah pilihan raya di Johor, kita ajak, marilah bersama dengan kita. Padahal masa tu Ismail Sabri dah menjadi Perdana Menteri. Kalau setakat jawatan Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri pun boleh bagi. Kalau setakat nak royalty minyak di Terengganu, Datuk Seri Ismail Sabri pun boleh bagi. Tetapi yang dia nampak depan mata dia, ialah dana politik. Mereka tahu bahawa cash is king. Hari ini sebenarnya yang betul-betul menggunakan cash is king tu bukan kita. Hari ini yang sebenarnya betul-betul make use of the policy yang cash is king tu ialah Perikatan Nasional dan PAS. Baik.